Dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita berjumpa pada hari ini, hari Jumaat, Sayyidul Ayyam, penghulu kepada hari. Dan kelas hari ini adalah ditaja oleh PQDM, Pertubuhan Quran Daily Malaysia, yang biasanya kita buat pada hari Selasa, tapi kita tukar kelas yang dianjurkan oleh PQDM, kita tukar kepada hari Jumaat, insya-Allah, setiap hari Jumaat. Jadi PQDM adalah salah satu NGO yang mengajak masyarakat untuk membaca, untuk memahami dan beramal dengan Al-Quran secara online. Dan sekarang PQDM dah ada 50 grup yang ahlinya, pesertanya mengamalkan, membaca, memahami Al-Quran secara online. Dan ahlinya sekarang dah lebih kurang 2,000 ahli. Jadi sesiapa yang nak ikut bersama membaca secara online, bukan setakat membaca tapi memahami dan insya-Allah beramal, boleh buka Facebook PQDM. Okey, tajuk hari ini ialah apakah perhiasan orang beriman? Apakah perhiasan orang beriman? Sebab biasa yang kita faham bila sebut perhiasan ialah, hatta orang Islam sendiri pun secara umum mereka faham perhiasan ialah barang yang menghiaskan diri, yang mencantikkan seseorang. Sebab itulah emas dan perak dipanggil barang perhiasan, barang kemas ataupun barang perhiasan. Jadi secara umum orang faham perhiasan ialah barang kemas, emas, perak. Tapi itu secara umum. Tajuk kita hari ini ialah kita nak bincang apakah perhiasan khusus orang yang beriman kepada Allah. Adakah orang beriman barang hiasannya juga adalah emas, perak, gelar, rantai dan sebagainya, ataupun berbeza? Jadi untuk menjawab persoalan ini, kita cuba menghayati, mentadabbur ayat-ayat Allah daripada surah Ali Imran ayat 14. Ayat 14 ayat 14, 15, 16 dan 17, dan juga beberapa ayat dan juga hadis-hadis yang lain. Okey, kita tadabbur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zuyyina, telah dihias, linnas, kepada manusia. Telah dihias. Zuyyina ni daripada perkataan zina, perhiasan, yang Allah sebut innamal al-malu wal banun zinatul hayat. Dalam surah Al-Kahfi, al-mal, harta, al-malu wal banun, dan anak-anak
adalah zina. Perhiasan, zina, perhiasan kepada kehidupan dunia. Jadi zina daripada zina, perhiasan. Cuma zina isim, kata nama, tapi zina fi'il madi. Ada panggil fi'il madi yang tidak disebut fa'ilnya, ataupun fi'il madi mabni lil majhul. Siapa belajar bahasa Arab dia tahu. Maknanya tak tahu siapa yang buat perbuatan menghias ini. Maka disebut dalam bahasa Arab zina, dihiaskan. Siapa yang menghias tak disebut. Hakikatnya kita tahu siapa yang menghias. Dalam Al-Quran ada yang menyebut Allah menghias, zayyanallah. Ada ayat Allah menyebut yang menghias ialah syaitan. Zayyana lahumus syaitan dalam surah Al-An'am. Syaitan telah menghias bagi mereka a'malahum, amalan-amalan mereka. Jadi secara umumnya siapa yang menghias? Tentulah Allah. Sebab Allah yang mencipta, Allah juga yang menghiaskan ciptaannya. Cuma bila Allah menghias, tujuannya baik. Tapi bila syaitan yang menghias, tujuannya buruk. Okey. Jadi zujina linnas, dihias kepada manusia. Apa maksud dihias? Iaitu telah menjadi satu fitrah, semula jadi. Kepada siapa ni? An-nas. Bila sebut an-nas, merangkumi semua. Orang Islam, orang beriman, orang bukan Islam. Mana ini adalah fitrah untuk semua manusia. Apa itu? Apa yang dihias? Apa yang dijadikan satu fitrah semula jadi? Iaitu hubbu, cinta. Asyahwat. Syahwat ni nafsu. Cinta, nafsu. Nafsu, syahwat. Syahwat ni mana kehendak. Dah jadi bahasa Melayu, nafsu syahwat, dua-dua tu bahasa Arab. Nafsu bahasa Arab, syahwat pun bahasa Arab. Tapi telah dimelayukan. Jadi dihiaskan, dijadikan satu fitrah, semula jadi kepada semua manusia. Apa dia? Cintakan syahwat. Apa maksud syahwat itu? Minan nisa, dari yang pertama, perempuan. Daripada wanita. Tengok bahasa Al-Quran. Allah tak kata hubbu an-nisa. Tapi ayat Quran hubbu syahawat minan nisa. Tengok dalam ayat Quran ialah Allah kata hubbu asyahawat minan nisa. Cinta apa? Cinta syahwat. Antara syahwat tu ialah wanita. Jadi Allah tak kata hubbu an-nisa, cinta wanita. Apa yang membezakan antara dua ayat ni? Apa yang membezakan antara dua ayat ni? Yang membezakan, kalau cinta wanita bukan kerana syahwat, ia terpuji. Cinta wanita bukan kerana nafsu syahwat, dia terpuji. Tapi yang tercela, yang Allah nak sebut, yang Allah nak cela apa dah? Cinta wanita kerana syahwat. Ini yang tercela. Yang ni yang menyebabkan manusia tinggalkan agama. Yang ni yang menyebabkan manusia lawan Tuhan. Sebab apa? Dia cinta wanita kerana syahwat. Jadi dia wanita, dia bukan cinta sangat, tapi dia cintakan nafsu syahwat. Sebab itulah bila dapat lepaskan nafsu, kadang-kadang dia tinggal je wanita tu. Dia cintakan syahwat. Itu yang tercela. Tapi kalau orang beriman, dia cinta wanita. Bila dia cinta wanita, dia akan jaga wanita tu. Dia tak akan abaikan. Dia akan jaga keselamatan dan maruah wanita itu. Itu cinta wanita. Jadi Allah nak beritahu yang tercela pada cinta syahwat. Antara syahwat dia ialah suka pada wanita. Bukan cinta pada wanita. Sebab tu cinta pada wanita tak salah. Nabi pun sebut dalam satu hadis.
hubbiba. Hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa wat-tib. Hadis sahih, Nabi kata hubbiba, dijadikan cinta, mana fitrah semula jadi, ilayya, kepada aku, kata Nabi, dijadikan cinta kepada aku, min dunyakum, daripada dunia kamu. Apa dunia yang Allah nak sebut dalam ayat ni lah? Antaranya ialah an-nisa, wanita, dan juga at-tib. At-tib ni mana wangian. Jadi Nabi nak beritahu, aku dijadikan oleh Allah, fitrah aku suka pada wanita, cinta pada wanita, tapi bukan kerana nafsu. Cinta pada wanita kerana Allah. Itu fitrah semula jadi. Dan juga dijadikan kepada aku, cintakan wangian. Nabi suka wangian, dan suka wangian itu adalah satu fitrah semula jadi. Semua orang ada. Okey. Jadi apa yang salah? Yang salahnya ialah cintakan syahwat. Maka dia gunakan wanita untuk melepaskan syahwatnya. Sebab itulah wanita ni tak salah cinta. Bahkan kadang-kadang Nabi sebut dalam satu hadis, ad-dunya mata'un. Dunia adalah mata', keseronokan. Dunia adalah seronok. Wa khairu mata'in al-mar'atu as-salihah. Dan Nabi bagi tahu, dunia seronok, tapi sebaik-baik keseronokan apa dia? Sebaik-baik keseronokan di dunia apa dia? Bukan setakat wanita, tapi al-mar'atu salihah, isteri yang salihah. Kalau isteri saja, tak seronok. Jadi bagi orang beriman, yang paling seronok bukan isteri itu, tapi sifat salihahnya. Kemudian Nabi sebut ciri-ciri wanita salihah yang boleh menghiburkan hati suami, boleh menceriakan keluarga. Apa dia? In nazara ilaha sarrathu. Kalau suami melihat pada isteri, menggembirakan suami. Tengok muka isteri dah tenang je, itu isteri salihah. Tapi kalau tengok muka isteri daripada jauh dah rasa dah serabut je, itu tanda-tanda sama ada isteri yang tak salihah atau suami yang tak salih. Yang kedua, bila suami suruh, wa in amaraha ata'athu. Bila suami suruh, isteri terus mentaatinya, tanpa membantah, tanpa banyak soal. Dan yang ketiga, wa in ghaba anha, sekiranya suami keluar rumah, gaib daripada isteri, maka isteri hafizat, menjaga dirinya, maruahnya dan harta suami. Jadi 3 ciri-ciri wanita yang orang beriman boleh cinta, iaitu isteri yang salihah. Ingat 3 ciri itu. Jadi kalau nak jadi sebaik-baik dunia kepada suami, bukan memiliki CJ yang tinggi, bukan memiliki harta ataupun barang kemas, tapi memiliki 3 ciri ini. Bila suami tengok, tenang jiwa. Bila suami suruh, terus taat. Dan bila suami keluar, dia menjaga diri dan maruahnya. Okey, jadi tak salah mencintai wanita, tapi wanita yang membantu kita untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Okey, yang kedua, wal banin, dan anak-anak lelaki. Banin, anak lelaki ya. Dan kalau aulad, anak-anak lelaki dan perempuan, masuk sekali. Kalau sebut aulad, innama amwalukum wa auladukum fitnah, maka dia masuk semua sekali ya. Lelaki dan anak lelaki dan anak perempuan. Tapi kalau sebut banin, makna dia anak lelaki.
Kalau sebut banat, anak perempuan. Okey. Jadi dalam ayat ni Allah sebut apa? Aulad ke banin ke banat? Allah sebut banin, banin. Bila banin makna dia anak lelaki. Soalan dia, kenapa Allah sebut banin secara khusus? Sebab zaman ayat ni turun kepada yang pertama kepada orang Mekah, zaman jahiliah, yang ketika itu mereka sangat-sangat mencintai anak lelaki lebih daripada anak perempuan. Bahkan anak perempuan pula kebanyakan mereka bila dapat anak perempuan, Allah rakamkan dalam Al-Quran, wa idza busyira ahaduhum bil unsa, apabila mereka diberitahu berita gembira tentang anak perempuan, muka mereka terus masam, muka mereka terus hitam, dan mereka dah rasa takut. Sama ada mereka nak sembunyikan berita dapat anak perempuan sebab malu kepada masyarakat, ataupun mereka nak bunuh hidup-hidup. Jadi orang Arab Mekah ketika turun ayat ni sangat tak suka pada anak perempuan, yang mereka sangat cinta dan suka anak lelaki. Maka Allah sebut apa yang mereka cinta, iaitu al-banin. Kalau Allah sebut al-aulad, macam tak ngam dengan suasana ketika itu. Kalau Allah sebut al-banat, lagi tak masuk. Orang Arab akan kata apa? Siapa cakap kami suka pada anak perempuan? Kami memang tak suka. Jadi Allah sebut apa yang betul-betul berlaku, apa yang betul-betul mereka amalkan ketika itu. Okey, Allah sebut dihiaskan kepada semua manusia cinta syahwat. Antara syahwat ialah cinta pada wanita, yang kedua cinta kepada anak. Jadi cinta kepada anak disebut yang kedua. Cinta kepada anak disebut yang kedua selepas wanita. Kenapa? Dia dalam ayat ni Allah sebut 7 benda semua, 7 perkara yang manusia sangat cinta. Kadang-kadang dengan 7 benda ni manusia meninggalkan akhirat, meninggalkan Allah. Dan Allah sebut 7 benda ni ikut tertib, bukan saja-saja nak sebut rambang macam tu, tak. Bila sebut wanita yang pertama, maka sebabnya ialah fitnah yang paling dahsyat bagi lelaki adalah wanita. Musibah yang paling besar bagi lelaki yang tak beriman ialah wanita. Ada dalil. Nabi sebut dalam satu hadis sahih, ma taraktu min ba'di fitnatan adarru alar rajuli minan nisa. Okey, apa maksud dia? Maksud dia, Nabi kata, ma taraktu, aku tak pernah tinggal, min ba'di, dari selepas aku, fitnah, satu musibah, adarru, yang paling mudarat, yang paling bahaya, alar rijal, kepada lelaki, minan nisa, daripada fitnah wanita. Hadis sahih. Jadi kenapa Allah sebut yang pertama, bahaya pertama, cinta syahwat ialah cinta pada wanita, kemudian baru sebut anak. Sebab antara anak dengan wanita, wanitalah yang paling besar bahayanya, yang paling besar kesan fitnahnya. Tapi bagi orang yang tak beriman, berapa ramai yang hancur hidupnya kerana wanita, berapa ramai yang porak-peranda rumah tangganya kerana wanita. Bukan semua wanita. Okey, jadi anak yang macam mana ni yang Allah nak cela ni? Iaitu anak yang kerana anak mereka mendahulukan mereka mendahulukan syahwat mereka daripada perintah Allah.
Kerana anak mereka solat lambat. Kerana anak mereka tak belajar agama. Kerana anak mereka sanggup lupa kepada akhirat. Ini adalah cinta yang tercela. Cinta syahwat. Cinta syahwat kepada anak. Kalau betul dia cinta pada anak, kalau betul cinta pada anak, bukan kerana syahwat, dia akan pandu anak dia akan didik anak dia menjadi anak yang soleh dan anak yang bertakwa. Boleh faham? Beza tu, cinta anak kerana syahwat. Satu lagi, cinta anak kerana Allah. Kalau cinta anak kerana Allah, anak ni akan selamat dunia akhirat. Tapi kalau cinta anak kerana nafsu syahwat, dia akan abaikan agama anak, bahkan agama dia sendiri. Dan semuanya akan hancur. Okey, yang ketiga. Yang ketiga yang mana? Begitu juga sebelum kita masuk yang ketiga, isteri kan. Isteri tak salah cinta isteri. Yang salahnya cinta isteri kerana syahwat yang menyebabkan isteri itu menolongnya untuk melakukan maksiat. Isteri jadi penyebab kepada dia semakin jauh kepada Allah. Isteri menyebabkan dia semakin banyak berdosa kepada Allah. Yang tu yang tercela. Tapi kalau isteri itu membantunya untuk mentaati Allah, itu adalah terpuji. Sebab itulah Nabi cinta pada isteri, bukan cinta pada syahwat. Cuba faham. Nabi cinta pada isteri, bukan cinta pada syahwat. Apa beza? Nabi cinta isteri. Kalau Nabi cinta pada syahwat, Nabi akan kahwin dengan semua anak dara dan yang cantik. Itu cinta syahwat. Tapi Nabi cinta isteri, maka Nabi kahwin semua janda, semua yang berumur, kecuali Aisyah seorang aja. Jadi kalau Nabi cinta syahwat, sudah pastilah Nabi akan pilih yang paling cantik, yang paling muda, yang paling menawan. Itu cinta syahwat. Tapi tak, Nabi cinta wanita kerana Allah. Maka semua perkahwinan Nabi adalah ada maslahat, ada kebaikan untuk Islam dan dakwah. Bahkan dengan isteri Nabi yang ramai itulah banyak membantu Nabi untuk menyampaikan Islam. Khususnya dalam masalah dalam rumah. Ilmu-ilmu yang berlaku antara suami isteri ketika tidur dalam bilik apa semua, semua tu membantu Nabi untuk menyampaikan ilmu yang benar. Jadi beza, kalau orang tu cinta syahwat, maka dia akan pilih wanita yang muda, yang cantik. Dia tak kira dah ada kebaikan untuk dia ke, untuk anak cucu dia ke, dia tak kira. Itu cinta syahwat. Sebab tu satu malam, Nabi duduk dengan Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian kata Aisyah, Nabi pun bangun, jalan. Kemudian Aisyah tanya, ila aina tazhab? Kamu nak ke mana, ya Rasulullah? Nabi kata, zarini ata'abbad. Zarini ata'abbadullah. Biarkan aku untuk beribadat kepada Allah. Tengok, Nabi duduk dengan siapa ni? Bukan dengan isteri yang tua, bukan isteri yang janda, tapi Aisyah yang paling muda, antara yang paling cantik. Tapi Nabi boleh bangun dan pergi untuk solat. Kemudian tengok apa jawapan Aisyah. Apa reaksi Aisyah? Aisyah kata apa? Uhibbu qurbaka. Aku cinta duduk dekat dengan engkau. Aku cinta duduk dekat dengan engkau. Walakin uhibbu an tata'abbadallah. Tapi dalam masa yang sama, aku juga suka engkau beribadat pada Allah. Tengok, isteri muda, walaupun isteri Nabi ramai, sikit pun tak menghalang Nabi bangun malam. Ini cinta wanita. Tapi kalau cinta syahwat, banyak isteri-isteri, kalau seorang, kedua, ketiga, kadang-kadang penghalang untuk suami bangun malam. Alah abang, tak payahlah bangun, nanti penci bangunlah malam. Tengok Jadi berapa ramai isteri-isteri jadi penyebab suami tak boleh pergi ke masjid. Penyebab suami tak pergi belajar agama. Penyebab suami tak boleh salat berjemaah ataupun salat malam. Jadi sebenarnya isteri tak salah. Yang salah ialah kita cinta kerana apa? Kalau cinta wanita kerana Allah,
wanita itu akan membantu kita untuk mentaati Allah. Tapi cinta wanita kerana syahwat, dia akan menjahanamkan kita dan akan menjadikan kita semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey, yang ketiga. Yang ketiga, wal qanatir. Qanatir jamak kintar. Jadi qanatir jamak, mufrad dia kalau satu kintar. Apa makna kintar? Bekas yang penuh diisi dengan emas. Dia dalam tafsir dia kata apa? Kalau kulit lembu ataupun kulit unta, bila dilapah apa semua, kulit tu diisi dengan emas dan penuh. Emas tu memenuhi kulit lembu. Itu dipanggil kintar. Saya ulang, kintar ialah satu bekas yang penuh dengan emas. Bekas tu besar mana? Sebesar kulit unta ataupun sebesar kulit lembu. Kulit lembu kita lapah ataupun kulit unta lapah, kemudian kita isi emas. Kita jahit, kita isi emas dengan penuh. Itu dia panggil kintar. Jadi benda yang ketiga yang manusia suka ialah apa dia? Harta. Kenapa Allah tak sebut mal? Allah sebut kintar. Kintar tu macam tadilah emas yang penuh seisi kulit unta. Maknanya banyak. Jadi Allah nak begitu manusia ni, semakin banyak harta, semakin dia cinta pada harta, semakin dia sombong, semakin dia kedekut. Jadi wal qanatir, harta. Muqantarah pula yang banyak. Sebenarnya ini bukan yang ketiga ni. Ini baru intro dia. Yang ketiga sebenarnya di sini. Apa dia harta yang banyak tu? Dalam banyak-banyak harta, tanah, rumah, kereta, emas, perak, yang mana manusia paling suka, yang paling cinta? Allah kata minaz zahab, daripada emas. Wal fiddah, dan perak. Jadi emas ni yang ketiga, perak yang keempat. Tengok ikut tertib. Antara perak dengan emas, manusia lebih suka emas. Allah sebut emas dahulu. Antara harta dengan anak, manusia lebih suka, lebih cinta anak. Maka Allah sebut anak dulu. Antara anak dengan isteri ataupun wanita, manusia lebih cinta wanita dahulu. Maka Allah sebut wanita dahulu. Ikut tertib. Okey? Okey, soalan dia, salah tak cinta emas dan perak? Tak salah. Yang salah, cintakan syahwat. Ataupun cinta emas kerana syahwat. Yang akhirnya emas tu menjadi penghalang untuk dia dekat kepada Allah. Emas dan perak tu, harta yang banyak menjadikan dia sombong. Menjadikan dia tidak hirau pada orang miskin, anak yatim. Menjadikan dia semakin kedekut. Itu yang salah. Tapi kalau dia harta banyak, dia cinta harta untuk menginfakkan, untuk membantu orang, itu adalah terpuji. Sebagaimana Abu Bakar, Abdurrahman bin Auf, Osman bin Affan, dan sahabat yang lain. Apa yang kelima? Yang kelima, wal khayli, dan kuda. Al-musawwamah, yang Al-musawwamah, tengok bahasa Al-Quran, Al-musawwamah ni dia banyak makna. Jadi bahasa Al-Quran dia guna perkataan yang banyak makna supaya maksud tu lebih lengkap. Satu, yang dijaga. Makna kuda ni betul-betul dijaga. Yang kedua, yang bertanda. Yang kedua, musawwamah, yang bertanda. Jadi kuda ni bila ada tanda tu makna apa? Itu kuda terbaik. Dia letak tali ke, letak ribbon ke apa ke, itu tanda, itu yang terbaik lah.
Kemudian yang ketiga, yang dilatih. Dia kalau Allah kata al-khailu al-mudarrabah, kuda yang dilatih, tak termasuk yang dijaga, tak termasuk yang bertanda. Ataupun al-muallamah, al-khailu al-muallamah, yang bertanda, tak masuk yang dijaga, tak masuk yang dilatih. Maka Allah guna satu perkataan yang merangkumi tiga-tiga makna. Jadi yang kelima, ini yang kelima yang manusia suka pada kuda yang paling mahal. Kuda yang paling mahal. Zaman Arab ketika itu, yang mereka paling suka ialah kuda. Yang mereka berbangga bukan unta, tapi kuda. Tapi dalam zaman kita, yang ada lagi tak orang suka pada kuda? Ada. Kadang-kadang ada yang beli kuda sampai 10,000. Dia jaga kuda lebih daripada dia jaga anak dia. Walaupun jarang dia naik kuda. Kadang-kadang naik kuda setahun tu 3-4 kali. Tapi dia jaga kuda dengan kos belanjanya setiap bulan mungkin beratus-ratus. Jadi suka pada kuda yang cantik, yang mahal ni sebenarnya berterusan sampai hari ini dan sampai bila-bila. Dan juga ulama mengatakan dalam konteks kita sekarang boleh termasuk juga kuda yang bertanda ialah kenderaan yang mewah. Manusia bila memiliki kenderaan yang mewah, suka memiliki kenderaan yang mewah, tapi akhirnya dia membawa kepada apa? Berbangga. Itu yang salah tu. Cinta pada kenderaan yang mewah kerana Allah tak salah. Yang salah, cinta pada kenderaan yang mewah sampai kita sombong, sampai kita boros, sampai kita membazir. Sebab tu Nabi kata kuda ni ada 3. Kuda ada 3. Satu, dapat pahala. Iaitu kuda yang digunakan untuk berjihad pada jalan Allah. Kuda yang digunakan untuk membawa mujahid-mujahid pada jalan Allah. Maka terpuji. Khailu al-musawwamah, tapi diguna untuk mendapat pahala. Delete ya. Yang kedua, kuda yang dapat dosa. Bila tu? Bila dia beli kuda yang mahal, bertanda pula dan terbaik kerana sombong, maka dia akan dapat dosa 24 jam. Dalam konteks kita sekarang, dia beli kereta mewah tapi menjadikan dia sombong. Parking tempat tertentu, orang duduk dekat pun tak boleh kan. Berdebu sikit pun dah bising, calar sikit pun. Itu dia dapat dosa. Kuda yang ketiga ataupun kenderaan ketiga, pelindung. Ini dia panggil ajron, dapat pahala. Yang bawah zambun, dapat dosa. Yang ketiga sitrun. Makna kuda tu ataupun kenderaan tu setakat melindungi dia je, untuk menunaikan hajat dia. Dia guna kuda bukan nak berbangga, bukan fisabilillah, tapi sekadar nak penuhi keperluan dia sahaja. Setakat tu je. Maka dosa pun tak, pahala pun tak. Dia tengah-tengah. Samalah kenderaan kita guna untuk kepentingan diri kita dan keluarga je. Makna pahala untuk membantu orang tak dapat. Okey? Jadi daripada sini kita faham, khailul musawwamah bukan semua tercela. Ada yang terpuji, ada yang tercela. Yang keenam, wal an'am, dan binatang ternak. Dijadikan juga fitrah manusia, dihiaskan manusia itu suka pada binatang ternak. Binatang ternak apa dah? 3, unta, lembu, kambing. Kerbau termasuk. Biri-biri termasuk dalam kategori kambing. Jadi manusia juga dijadikan suka pada binatang ternak. Kenapa?
Sebab binatang ternak tu orang makan. Bila orang makan, dia boleh menjana ekonomi. Kadang-kadang bela 10 ekor, dah ada untung. Kalau semakin banyak membiak 1000 ekor, lagi besar, dan akhirnya dia berbangga dengan binatang ternak tersebut. Itu yang salah. Tapi kalau dia bela banyak-banyak dan dia guna untuk membantu orang miskin, untuk menolong orang yang susah, itu adalah terpuji. Kemudian yang ketujuh, wal harsa, dan kebun-kebun. Yang ketujuh, cintakan kebun. Jadi kebun tu Allah kata dihiaskan. Zujina. Dihiaskan kepada manusia apa dah? Kebun. Kebun tu jadi manusia seronok, manusia suka. Ada satu kebun, dia nak 2 kebun. Ada kebun dokong, dia nak pula kebun durian. Ada kebun durian, dia nak pula kebun durian, musangking dan sebagainya. Jadi adakah tercela? Ya, tercela bila dia cintakan kerana nafsu syahwat yang membawanya semakin jauh daripada Allah dan menjadikannya sombong dan bakhil. Okey, kemudian Allah kata apa? Zalika, demikian itu semua ni, 7 perkara ni. Wanita, anak, emas, perak, kuda ataupun kenderaan mewah, binatang ternak dan kebun. Semua tu Allah kata mata', keseronokan. Tapi keseronokan apa? Mata al-hayatid dunia. Kehidupan dunia. Kehidupan dunia. Tengok apa maksud kehidupan dunia? Kita kena faham perkataan ad-dunia. Dunia ni muannas. Kalau muzakkar adna. Kalau muannas dunia. Jadi sama juga perkataan ni. Kalau paling besar kalau perkataan tu muzakkar, akbar. Akbar. Pattern dia af'al. Tapi kalau perkataan tu muannas, kubra. 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 Apa makna adna? Paling rendah. Yang kedua, paling dekat. Yang ketiga, paling hina. Jadi dunia dalam bahasa Arab ialah muannas kepada adna. Apa pula makna adna? Paling hina, paling dekat, paling rendah. Jadi sebenarnya Allah nak bagi tahu sesuatu pada kita dalam perkataan dunia tu. Semua ni yang kamu cinta, yang kamu suka ni, isteri, anak, emas, perak, kenderaan, sebenarnya seronok untuk kehidupan yang paling hina. Untuk kehidupan yang paling singkat. Untuk kehidupan yang paling cepat dapat. Tapi akan berakhir dengan cepat juga. Jadi kalau kita faham perkataan dunia ni, kalau kita orang beriman, kalau kita orang yang waras, kita tak akan bekerja untuk kumpul harta yang paling hina, paling cepat habis. Sebab tu lepasnya Allah beritahu, habis apa yang terbaik, apa yang kekal, Allah beritahu selepas ni. Jadi saya nak uraikan lagi perkataan ni. Kalau adna, muannas, muzakkar, paling dekat. Kalau dunia, paling dekat juga, tapi perkataan muannas. Sebab tu dipanggil al-hayatu muannas. Al-hayatu muannas. Maka sini dunia. Ada dalam Al-Quran surah As-Sajdah, al-azab al-adna. Walau nuziqannahum minal azabil adna. Dalam surah Sajdah, kami akan timpa pada mereka dengan azab yang adna, paling dekat ataupun paling kecil, iaitu azab kat dunia. Dunal azabil akbar, sebelum dunal azabil akbar.
sebelum azab yang paling besar, iaitu di akhirat besok. Jadi cuba tengok, kenapa sini adna, sini dunia? Sini dunia sebab sebelum dia mu'annas, hayatu. Sini adna muzakkar, sebab apa? Al-azab, perkataan muzakkar. Sini pun akbar. Kenapa? Sebab muzakkar, perkataan sebelum dia azab, muzakkar. Tapi kalau sini al-hayata, yang paling besar, al-hayata al-kubra. Boleh sama juga. Kalau ahsan paling baik, ahsan paling baik muzakkar. Kalau muannas paling baik, pattern dia sama, dunia, kubra, husna. Husna. Okey, saya ulang Apa yang Allah nak bagi tahu ni, yang 7 benda ni yang kamu suka ni, yang Allah hias. Allah hias ni makna Allah jadikan benda tu cantik. Allah jadikan benda tu cantik, menarik, menawan. Ramai yang tergoda. Kenapa? Sebab ujian. Bila Allah nak jadikan benda tu ujian, maka logiknya Allah kena jadikan benda tu menarik. Kalau benda tu tak menarik, wanita tu nampak tua je, tak seronok je, itu bukan ujian. Dan tak ada cabaran. Hidup tak ada cabaran. Maka Allah nak menguji kita, Allah jadikan ada cabaran. Apa dia? Allah jadikan wanita cantik, menarik. Sebab tu Nabi puji kan. Ada salah satu golongan yang Allah selamat daripada mahsyar, yang mendapat bayangan aras Allah. Siapa salah satunya? Iaitu seorang lelaki yang diajak oleh seorang wanita, zata mansabin. Zata mansabin wa jamal. Tengok perkataan Nabi kata antara salah seorang yang selamat daripada mahsyar, dia dapat bayangan arasy Allah, yang ketika itu tidak ada apa-apa bayangan melainkan bayangan arasy Allah. Salah seorangnya siapa? Lelaki yang dia ajak oleh wanita, nisa. Wanita yang macam mana ni? Zata mansabi, yang ada pangkat, ada kedudukan, ada harta. Menarik, zina, dihiaskan. Yang kedua, wa jamal, dan ada kecantikan. Itu makna dihiaskan. Kenapa? Allah nak tengok lelaki ni tergoda tak dengan perhiasan ni. Kalau wanita tu yang mengajak berzina, tua, miskin, badan pun bau berbusuk, maka itu bukan ujian. Itu tidak ada zina. Ujian mesti ada benda yang mencabar, benda yang menarik perhatian. Maka lelaki ni kata apa? Inni akhafullah. Ketika ada cabaran, ketika wanita itu dihias cantiknya dengan harta, tapi dia boleh melawan nafsu dan dia berkata, aku takut pada Allah. Ini adalah orang yang bertakwa. Boleh? Okey. Jadi Allah nak bagi tahu semua ni, wanita, anak, emas dan perak, kenderaan mewah, semua keseronokan hidup yang mana? Hidup yang sementara, hidup yang paling hina, hidup yang paling dekat, dan akhirnya akan hilang. Bahkan Nabi kata satu hari Nabi angkat seekor kambing, bangkai anak kambing yang cacat. Dan Nabi bertanya para sahabat, kamu nak tak bangkai anak kambing ini secara percuma? Sahabat kata, kami tak nak buat apa. Dahlah bangkai anak kambing pula kemudian cacat, kami tak nak. Jadi semua sahabat memandang hina kepada bangkai anak kambing. Maka Nabi bagi tahu, sebenarnya kamu yang duk cari setiap hari dunia tu lebih hina daripada ini. Lebih hina daripada ini. Itu juga menghuraikan maksud dunia. Jadi Allah kata, kamu cinta pada benda yang dunia, yang paling hina, yang paling singkat, yang sementara, sedangkan wallah dan Allah indahu, di sisinya, husnul ma'ab, sebaik-baik tempat kembali. Allah di sisinya sebaik-baik tempat kembali. Okey, satu, wanita. Yang kedua, anak-anak. Yang ketiga, emas.
Yang keempat, perak. Yang kelima, kuda ataupun kenderaan mewah. Yang keenam, binatang ternak. Yang ketujuh, kebun. Jadi Allah kata semua ni adalah seronok. Keseronokan sementara. Habis? Yang baiknya apa dah? Yang baik ialah indahu, di sisi Allah. Di sisi Allah adalah husnul ma'ab. Husnul ma'ab. Jadi sekarang yang Allah nak bagi jauh lebih baik. Nanti Allah akan sebut ayat seterusnya. Apa dia yang terbaik itu? Apa yang terbaik itu? Syurga dan sebagainya. Tapi Allah nak bagi yang terbaik itu, Allah tutup. Allah letak benda-benda ni kat depan dan Allah bagi cantik. Untuk apa? Untuk menguji manusia. Tergoda tak? Tergoda tak dengan wanita yang sementara, sehingga yang aku nak bagi wanita yang kekal abadi. Akhirnya terlepas yang kekal. Tergoda tak dengan anak-anak? Dia bagi kita cinta pada anak-anak. Anak pun semua berjaya. Allah nak test kita. Tergoda tak dengan anak yang sementara, sehingga terlupa kepada janji Allah husnul ma'ab. Jadi semua ni adalah sebagai ujian. Sebenarnya ini adalah sebagai ujian. Untuk apa? Bila kita lepas ujian ni, kita akan dapat husnul ma'ab. Okey, cuba kita tengok ayat selepas tu. Saya tak tulis sebab panjang. Cuba tengok dalam Al-Quran masing-masing. Allah kata apa? Qul. Tengok bahasa Al-Quran. Allah perintah pada Nabi. Ya Rasulullah, qul, bagi tahu mereka, bagi tahu umat kamu. Bagi tahu apa? A'unabbi'ukum bi khairin min zalikum. Bagi tahu pada umat kamu, apa dia? Nak tak? Aku nak cerita pada kamu. Unabbi'ukum. Unabbi'ukum daripada naba'. Naba' ni surah Naba'. Naba' berita besar. Dia beza dengan khabar. Khabar berita. Tapi khabar ni kadang-kadang berita tu remeh-temeh je. Dia panggil khabar. Tapi bila sebut naba', benda yang besar. Amma yatasa'alun anin naba'il azim. Mereka saling bertanya, saling tidak mempercayai. Apa dah? Anin naba'il al-azim. Tentang berita besar, iaitu hari kiamat. Jadi yang Allah perintah pada Nabi bagi tahu pada manusia ni, benda kecil ke benda besar? Benda besar. Apa dalil? Allah guna perkataan unabbi'ukum. Kalau benda tu kecil, ukhbirukum. Ukhbirukum. Okey. Ya Rasulullah, bagi tahu pada mereka, unabbi'ukum. Nak tak? Soalan nak tu sebenar dalam bahasa Arab dia panggil apa? Litambih, untuk beri peringatan. Yang kedua, litashwiq, untuk menimbulkan kerinduan. Mana kalau kita dengar ayat ni, a'unabbi'ukum, nak tak aku nak bagi tahu pada kamu, kita pun rasa teringin je nak dengar. Apa dia tu? Itu bahasa Arab. Lepas tu kalau kita belajar bahasa Arab, kita faham, kita baca Quran pula, kita rasa, ya Allah, apa ni? Apa yang Allah nak bagi tahu? Tapi kalau kita tak faham bahasa Arab dan tak faham Al-Quran, kita baca terus je tanpa rasa teringin nak tahu apa yang Allah nak bagi tahu. Okey. Allah kata pada Nabi, qul a'unabbi'ukum, nak tak aku bagi tahu pada kamu bi khairin, dengan yang lebih baik daripada semua itu, lebih baik daripada 7 benda yang kamu cinta tu. Nak tak? Tapi sebelum Allah beritahu, Allah beritahu awal-awal. Yang lebih baik daripada 7 benda tu, sebelum Allah beritahu, Allah beritahu awal-awal. Yang terbaik ni sebenarnya bukan untuk semua orang. Yang 7 benda untuk semua orang. Tapi yang lebih baik daripada 7 benda ni bukan untuk semua orang.
ia adalah khas untuk orang tertentu. Siapa? Lillazina taqaw, untuk orang yang bertakwa. Untuk orang yang bertakwa. Bertakwa ni kita dah belajar, dah tahu kan. Makna takwa secara umum ialah mentaati perintah Allah dan meninggal larangannya. Ada ulama mengatakan takwa ialah mentaati Allah berdasarkan nur Allah. Mentaati Allah berdasarkan nur Allah, iaitu berdasarkan ilmu daripada Allah. Bukan takwa ikut akal, bukan takwa ikut nafsu, bukan takwa ikut orang ramai. Satu. Yang kedua, meninggalkan larangan Allah juga berdasarkan nur daripada Allah. Meninggal segala larangan Allah berdasarkan ilmu daripada Allah. Bukan berdasarkan mulut orang ataupun apa orang kata. Dan yang ketiga, tarjuna sawab Allah. Takwa ni bila dia taat perintah Allah ataupun tinggal larangan untuk mendapat ganjaran pahala. Makna betul-betul ikhlas kerana Allah. Langsung tidak nak riak ataupun nak pangkat ataupun nak habuan dunia. Dan yang keempat, takwa takut kepada azab Allah. Saya ulang, definisi takwa yang biasa kita dengar tu mentaati perintah Allah dan meninggal larangannya. Ini lebih detail. Pertama, mentaati Allah berdasarkan nur daripada Allah, berdasarkan ilmu daripada Allah. Makna taat bukan membabi buta, bukan taklid. Yang kedua, meninggalkan larangan Allah pun berdasarkan nur Allah, berdasarkan ilmu daripada Allah juga, bukan ikut-ikutan. Yang ketiga, semua dia taat dan tinggal perintah Allah betul-betul mengharapkan ganjaran daripada Allah, bukan kerana pangkat, bukan kerana riak, bukan kerana habuan dunia. Dan yang keempat, dia lakukan semua itu betul-betul kerana takut pada azab Allah, bukan takut pada manusia. Itu takwa. Jadi Allah kata yang terbaik ini untuk orang bertakwa. Dan Allah sebut pula takwa ni dia akan terbaik, dapat terbaik di mana? Dari mana? Inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Dalam tafsir, ulama menyebut bila sebut sisi Tuhan mereka, makna surga yang paling tinggi. Inda makna sebelah, dekat, sisi. Jadi yang Allah nak tawar ni, yang lebih baik pada 7 benda ni, bukan setakat yang terbaik saja, tapi dapat duduk dekat di sisi Allah. Apa dalil? Inda rabbihim. Dan kalau kita perasan doa Asyah, isteri Fir'aun, yang Asyah minta yang pertama bukan istana, bukan syurga. Yang pertama dia minta apa? Inda rabbi. Rabbi ibnili indaka. Wahai Tuhan, binalah indaka, di sisi engkau. Itu yang pertama. Jadi nikmat yang paling besar ialah dapat duduk paling dekat dengan Allah di dalam syurga. Apa dia? Nikmat yang lebih baik daripada 7 benda ni, yang di sisi Allah, iaitu jannatun tajri, syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang 4. Semua kita dah tahu kan. Syurga kebun-kebun yang tak pernah dilihat oleh mata, tak pernah didengar oleh telinga, tak pernah terfikir oleh akal. Kemudian sungai-sungai pula mengalir, 4 jenis sungai. Sungai madu. Sungai madu ni bukan daripada lebah, bukan daripada pokok, tapi daripada syurga. Kemudian sungai daripada susu. Sungai susu pula bukan susu daripada binatang, tak. Susu daripada binatang kadang-kadang rasa tak elok. Ini susu yang daripada betul-betul daripada syurga. Kemudian sungai yang ketiga, arak. Arak yang bila minum, lazzatan lisyaribin, sangat lazat. Tidak memeningkan dan tidak memabuk dan tidak menghilangkan akal. Kemudian sungai yang keempat ialah air yang diproses, yang tidak akan keruh, yang tidak akan kotor selama-lamanya. Kemudian khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Nikmat yang paling besar juga ialah setelah dapat nikmat syurga, nikmat yang lebih besar daripada itu kekal. Kadang-kadang dah seronok dalam syurga, tapi bila dengar berita syurga ni akan berakhir dan akan hancur, kita pun rasa tak seronok dah, sebab kebahagiaan akan berakhir. Maka Allah kata kebahagiaan kamu dalam syurga khalidina, kekal selama-lamanya. Dan dalam syurga juga ada pasangan, wa azwajun mutahharah, wa azwajun mutahharah, pasangan-pasangan yang
disucikan. Apa maksud disucikan? Dua. Satu, disucikan secara fizikal, hissiyu, iaitu tubuh badannya disucikan oleh Allah. Apa badan kita kotor kan kat dunia? Apa yang mengotorkan badan kita? Berak, buang air besar, kotor. Dalam syurga tak ada. Buang air kecil, kotor. Dalam syurga tak ada. Berpeluh, kotor. Dalam syurga tak ada. Kalau berpeluh dalam syurga pun bukan keluar peluh, tapi keluar bau kasturi. Apa lagi? Berhingus. Ada tahi mata, ada tahi hidung, ada tahi gigi. Semua tak ada. Ada daki-daki apa, semua tak ada. Itu disucikan dari segi fizikal. Dan yang kedua, disucikan dari segi maknawi, iaitu pasangan kita sama ada suami ataupun isteri, disucikan hatinya daripada sifat dengki, dendam, cemburu, semua sifat itu tidak ada. Itu makna mutahharah. Yang kamu duk cinta kat dunia tu, isteri ke anak, kadang-kadang kotor, kadang-kadang berpeluh, kadang-kadang busuk, kadang-kadang sampai masa dia tua, kadang-kadang dia sakit terbaring 2-3 bulan. Tapi kamu cinta habis-habisan. Yang aku nak bagi ni mutahharah sampai bila-bila. Dan kemuncak kepada nikmat dalam syurga yang lebih baik daripada 7 benda yang kamu cinta kat dunia ialah waridwanu minallah, keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah redha apa saja kamu buat dalam syurga, Allah tak kisah dah. Semuanya Allah redha. Kamu nak buat apa, nak makan selama-lama, nak bersama isteri selama-lama, nak berhibur selama-lama, Allah redha. Tak ada pantang larang dah ketika dalam syurga. Dan Allah beritahu wallahu basirun bil ibad, dan Allah sangat memerhati dengan apa saja yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Amaran. Itulah ciri-ciri orang bertakwa, iaitu dia yakin Allah sedang memerhatinya, sama ada di hadapan orang ataupun dia berseorangan, ketika cerah ataupun ketika gelap malam. Dia cukup yakin Allah sentiasa basirun dengan tingkah lakunya, dengan apa yang difikirkan. Itu yang menjadikan dia orang yang bertakwa sepanjang masa, iaitu wallahu basirun bil ibad. Jadi waktu dah habiskan ayat, ada 2 lagi ayat. Tak apa, saya ringkaskan. Kemudian Allah beritahu, tadi Allah beritahu nikmat lebih baik daripada 7 benda yang manusia cinta kat dunia. Nikmat apa? Syurga, sungai-sungai mengalir, pasangan yang disucikan, kekal selama-lamanya, redha Allah. Ayat 16, Allah beritahu ciri-ciri orang yang bertakwa yang layak dapat yang lebih baik pada 7 benda ni. Apa dia? Pertama, yaquluna rabbana. Mereka sentiasa berdoa, Rabbana, wahai Tuhan kami, innana amanna, sesungguhnya kami telah beriman dengan Engkau. Faghfir lana, maka ampunkan dosa kami. Cuba tengok orang bertakwa. Dah beriman, dah bertakwa, tapi lepas tu minta apa? Minta ampun. Menunjukkan apa? Orang yang beriman, orang yang bertakwa tak pernah sombong, tak pernah perasan amalan dia telah diterima, tak pernah syok sendiri dosanya dah tak ada dah. Walaupun dia telah beriman, dia mengaku amanah, tapi lepas tu faghfir lana, ampunkan dosa kami. Mungkin besok kami akan buat dosa lagi, mungkin di hujung kehidupan kami tak selamat, maka teruskan ampunkan dosa kami, dan wakina azab benar, selamatkan kami daripada azab Allah. Dan ayat yang ke-17 Allah beritahu lagi sifat-sifat orang bertakwa. Jadi kalau kita ada sifat ni, insya-Allah kita termasuk orang yang bertakwa yang layak dapat yang Allah janji yang lebih baik pada 7 benda yang manusia cinta kat dunia. Kalau tak ada, usahalah supaya kita ada sifat-sifat yang dalam ayat 17. Pertama, as-sabirin, sabar. Benda yang paling susah, sabar. Sabar nak mentaati Allah. Yang kedua, sabar nak meninggal larangan Allah. Dan yang ketiga, sabar dalam ujian. Apa saja Allah takdir, kita redha, kita sabar. Jadi kalau yang pertama dah tak ada, kita tak layak untuk mendapat husnul ma'ab di sisi Allah. Yang kedua, was-sadiqin. Sifat orang bertakwa yang kedua, sentiasa membenarkan apa yang Allah janji dalam Quran, apa yang Nabi janji, sami'na wa ata'na. Dia tak tangguh-tangguh dah. Itu bukti
dia mempercayai apa yang Allah cakap, terus dia buat. Kalau dia tangguh, makna dia tak berapa percaya. Jadi yang kedua, sadiqin, membenarkan semua yang apa yang Allah janji, Allah sebut dalam Quran dan Nabi sebut dalam hadis. Yang ketiga, wal qanitin, orang yang sentiasa beribadat, mentaati Allah. Qaniti makna sentiasa, bukan bermusim. Kalau musim Ramadan saja dia qaniti, lepas Ramadan tak, belum bertakwa. Dan yang keempat, wal munfiqin, sentiasa menginfakkan. Tengok, Islam bukan solat malam sahaja, Islam bukan pergi masjid sahaja, Islam bukan pergi umrah, pergi haji, tapi munfiqin, sentiasa menginfakkan hartanya, khususnya kepada orang miskin, kepada anak yatim dan sebagainya. Dan kemuncaknya apa? Setelah dah sabar, dah membenarkan, dah mentaati Allah, dah beribadat, dah infak, tapi masih wal mustaghfirina bil ashar, mereka sentiasa memohon ampun kepada Allah. Bila ni? Waktu tengah hari? Bukan. Pagi, lepas subuh? Bukan. Malam? Bukan. Dekat-dekat subuh, waktu sahur. Wal mustaghfirina bil ashar, yang waktu terbaik yang dijamin taubat manusia diterima ialah di waktu sahur. Jadi orang yang bertakwa, yang layak dapat yang terbaik di sisi Allah, bukan calon-calon orang. Sentiasa sabar dalam hidup, sentiasa membenarkan apa yang Allah cakap dalam Quran dan Nabi cakap dalam hadis, sentiasa mentaati Allah bila-bila masa, apa keadaan sekalipun, dan sentiasa infak hartanya kepada mereka yang memerlukan, dan bangun malam. Di hujung bangun malam, di waktu sahur, mereka setiap hari beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kesimpulannya, apa perhiasan orang beriman? Tajuk kuliah kita pada hari ini ialah apa perhiasan untuk orang beriman. Kalau dunia, itu bukan untuk orang beriman. Bahkan Allah sebut dalam surah Baqarah ayat 212, Zuyyina lillazina kafarul hayatud dunya. Allah dijadikan kehidupan dunia perhiasan kepada siapa? Lillazina kafaru. Jadi perhiasan dunia ni, anak ke, isteri, harta ke, itu lillazina kafaru, untuk orang kafir. Jadi untuk orang tak beriman, perhiasannya dunia, harta, emas, perak, kuda, kenderaan. Itu perhiasan orang tak beriman. Perhiasan orang beriman apa dia? Iaitu beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, suka menginfak, suka beramal soleh, suka beristighfar, suka bersolat tahajud. Dan Allah sebut dalam surah Al-Hujurat. Boleh buka surah Al-Hujurat. Ayat 7, Allah kata apa? Surah Al-Hujurat ayat 7. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah, wahai orang beriman, sesungguhnya bersama kamu ada Rasulullah. Lau yuti'ukum fi katsir minal amr. Jikalau Rasul taat pada kebanyakan yang kamu nak, kamu minta tu, Nabi pun ikut. Kamu nak ni, Nabi pun ikut. Maka la'anitum, akan menyusahkan kamu. Maka jangan minta selagi mana Nabi tak suruh. Kemudian Allah kata apa? Walakin Allah, akan tetapi Allah habbaba ilaikumul iman. Allah menjadikan kamu cintakan iman. Itu perhiasan orang beriman. Perhiasan orang beriman ialah cinta kepada keimanan. Bukan cinta syahwat, bukan cinta anak, bukan cinta nafsu. Kalau cinta isteri pun kerana iman kepada Allah. Cinta anak pun kerana iman kepada Allah. Cinta harta pun kerana iman kepada Allah. Habbaba ilaikumul iman dan wazayyanahu fi qulubikum. Dan Allah jadikan iman tu perhiasan dalam hati kamu. Maksud apa tu? Bila kita nak beramal soleh, kita rasa rindu je nak beramal. Dan bila kita beramal, kita rasa seronok je. Sebab apa? Kita dah dapat perhiasannya. Allah jadikan iman dan amal soleh itu perhiasan dalam hidup orang yang beriman. Sebagaimana contoh yang saya sebut tadi, Nabi bila duduk dengan Aisyah, Nabi cinta pada Aisyah. Tapi
Bila waktu malam Nabi lebih cinta beriman kepada Allah, beribadat kepada Allah dan solat malam. Jadi selagi mana kita tak suka duduk dengan Allah, kita tak seronok baca Quran lama-lama, sebenarnya kita belum ada perhiasan. Kita belum ada perhiasan. Walaupun barang kemas kita banyak, rumah kita besar, kereta kita mewah, sebenarnya itu bukan perhiasan orang beriman. Perhiasan orang beriman ialah dia seronok bila dapat beribadat kepada Allah, seronok bila dapat bersendirian dengan Allah. Lagi lama, lagi dia seronok. Jadi kesimpulannya, buat pilihan tepat. Jangan kejar barang kemas, tapi kejarlah iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita kejar harta untuk meningkatkan iman dan takwa kita, itu terpuji. Tapi kalau kejar harta sampai kita melanggar perintah Allah, itu adalah tercela. Okey, cukup. Untuk tajuk hari ini, apakah perhiasan orang yang beriman? Ada soalan ke? Tak ada? Tak ada? Okey. Jangan ke mana-mana, tunggu sampai pukul 12. Jumpa saya dalam TV Al-Hijrah. Dalam slot My Quran Time. Pukul 12. Jangan ke mana-mana. Buka TV Hijrah. Dan apa-apa yang nak komen, boleh komen. Yang bagus tak payah sebut, tapi yang perlu diperbaiki boleh sebut. PM pada saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok ada kelas. Besok hari Sabtu, kelas Al-Asma'ul Husna, sifat Allah yang kedua iaitu Ar-Rahman dan yang ketiga Ar-Rahim sekaligus. Pukul 10.30. Melalui Facebook Target to Jannah, bukan Facebook Ulam. InsyaAllah. Kalau siapa yang terlepas untuk melihat My Quran Time, Tadabbur, pukul 12 ni boleh ikut ulangan pukul 5 petang dan juga ulangan yang kedua pukul 10 malam ni, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.